Okey, Assalamualaikum. Okey, kita berjumpa lagi. Okey, sebelum ni saya ada buat video tau berkenaan dengan orang toksik. So, ciri-ciri orang toksik. Okey, so dengan video tu kita dah boleh kenal lah orang toksik ni macam mana. Tapi kan, so bagaimana pula kita nak menghadapi orang toksik ni? Okey, so kali ni, untuk video kali ni, saya nak cerita bagaimana kita nak berhadapan dengan orang-orang toksik. Okey, nombor satu adalah kita jangan pedulikan mereka. Sebab orang toksik ni, dia ada satu perangai adalah dia sukakan perhatian. So dia akan buat macam-macam untuk tarik perhatian. Tak kira perhatian kita ke perhatian orang-orang lain. So memang orang kata, memang kita kena jarakkan diri daripada mereka ni. Jarakkan diri dengan orang-orang toksik ni. Sebab satu lagi perangai orang toksik ni adalah dia suka manipulasi orang. Okey, kita menjauhkan diri kita daripada mereka. So kita bina bahagia kita sendiri tanpa mereka. Okey. So, langkah kedua pula adalah, ini adalah berkaitan dengan perasaan kita sendiri. Bila kita dah menjarak dengan mereka, so kita kena orang kata apa, jangan sesekali kita rasa rugi kita kehilangan mereka. Sedangkan sebenarnya bila kita menjarak dengan mereka, okey, sebenarnya kita akan lebih bahagia. Belajar untuk teruskan hidup tanpa mereka. Kita bukan sebenarnya untuk memutuskan silaturahim. Kalau bagi pendapat saya lah, kita bukannya sampai tahap kita nak bergaduh. Tak perlu. Cuma kita menjarak dan kita menjauh, supaya hati kita tidak terluka. Okey, dan yang ketiga pula adalah bagaimana kita nak berhadapan dengan orang toksik ni adalah kita bersikap tegas dan straightforward. Kita bersikap tegas dan straightforward. Okey, kadang-kadang kita dah menjarak, kita dah menjauh kan, untuk menjaga dan hati dan perasaan kita supaya kita tidak bergaduh lebih teruk. Tapi kadang-kadang mungkin tak cukup, masih lagi cuba nak menyakiti kita, mengata kita lebih agresif, kan. So mungkin kita kena lebih tegas, kan, ataupun kita mungkin lebih straightforward, menampakkan yang kita mahu menjarak. Okey, contohnya kalaulah kita nak lepak dengan dia, so mungkin kita tak lepak lama-lama. Orang lain lepak lama, tapi kita dalam grup tu mungkin kita yang caw awal. So mungkin dia akan nampak, kan. Lepas tu pula kalau dia berkata sesuatu, okey, mungkin kita boleh berkata tidak. Contohlah dia dalam grup tu, orang toksik ni ajak lepak pergi sini. Okey, kita kata kita tak nak join. Kita lebih firm, kita lebih tegas. Kalau kita tak suka, kita beritahu, tak apalah, aku tak suka lah, aku tak minat tempat ni. So korang go on. So aku lepak tempat lain. So kita menunjukkan yang kita straightforward, kita lebih tegas. Okey. So yang keempat adalah kita cari kawan-kawan yang lebih positif. Bukan mana kita dah menjarak dengan orang toksik tadi, kita dah mula bertegas dengan mereka, menunjukkan respon-respon yang kita tak gemar. So kita cari pula kawan-kawan yang positif, kenalan-kenalan yang positif, untuk mengisi kekosongan tadi yang orang toksik ni tak ada, kan. So kita wujud dalam circle yang positif. InsyaAllah kita akan lebih bersemangat, kita akan lebih bahagia, kita akan lebih happy. Okey, yang kelima pula adalah kuatkan mental. Kuatkan mental. Sebab bukan kadang-kadang lah, so selalunya orang toksik ni dia akan attack kita lah dengan kata-kata, dengan perbuatan, kan. So kita kena kuatkan mental. Kita kena kuatkan mental kita. So kita kena lebih sabar. So bagaimana kita nak kuatkan mental kita? Bagaimana kita nak lebih bersabar? Salah satu caranya adalah kita mungkin boleh bersenam, exercise. Dengan exercise ni kita akan memaksa badan kita untuk membuat benda-benda yang mungkin menyakitkan badan. So lama kelamaan dia akan melatih mental kita untuk lebih kuat, kan. So jangan ambil hati dengan kata-kata orang toksik ni, kan. Antara cara yang saya boleh cadangkan adalah untuk kuatkan mental ni, selain daripada exercise, adalah dengan cara banyakkan berzikir. Sebab zikir pun bagi saya ada satu cara yang mana boleh kuatkan jiwa. Lepas tu bangun tahajud malam.
Bangun tahajud malam juga boleh kuatkan jiwa. So nanti lama-kelamaan bila orang toksik ni kata-kata apa-apa pasal kita, bila kita tengok kita cool, kita tetap tenang dan bahagia, mungkin masa ni dia pun orang kata akan fed up lah. Okay, fed up. So cara yang terakhir mungkin yang saya boleh cadangkan adalah tegur mereka bila dah keadaan tenang. So mungkin bila dah keadaan tengah cool, tengah tak ada apa-apa, kata tengah relax, tengah chill, ataupun mungkin dalam keadaan kita tengah berdua saja dengan dia, mungkin kita boleh ajak dia lepak minum air kat kedai kopi kan, kat warung ke mana-mana ke. So kita cerita dengan dia dengan baik, dengan keadaan yang tenang, harmoni. Kita kata kat dia, aku tak sukalah kau buat macam ni, aku tak sukalah kau buat macam tu. So mungkin dengan cara macam ni dia boleh menerima. Mungkin kan, kita katalah yang kita tak suka, tak selesa, benda ni boleh mengakibatkan jadi macam ni. So di sini saya share 6 cara lah. Mungkin kita tak boleh buat semua, saya tahu mungkin kita tak boleh buat semua, mungkin kita hanya boleh apply satu saja, mungkin kita boleh apply 2 saja, tapi at least kita ada alternatif. Bagaimana kita nak berhadapan dengan orang-orang toksik ini. Okay? So saya yakin sebenarnya dalam hidup kita akan sentiasa jumpa orang toksik. Tak kira lah di tempat kerja ke, dalam family ke, adik-beradik ke, mungkin pihak atasan ke tempat kerja kita, mungkin apa lagi tak kisahlah, dalam circle yang macam mana pun, mungkin kita main basikal, kawan-kawan kat basikal ke, kita main gym, tempat-tempat di kawan-kawan kita di gym ke, kan kita ada join persatuan, mungkin dalam persatuan ke, kita join ahli jemaah masjid, mungkin dalam jemaah masjid tu ada ke. So mungkin dengan 6 langkah ni kita boleh gunakan salah satu, mungkin 2 atau 3, mungkin kita boleh apply semua. Okay, so sampai di situ saja. Assalamualaikum, bye bye.